Ada orang tanya, kenapa saudara Asri tiba-tiba memviralkan tentang pusat judi haram di Sungai Buloh? Sebelum tu pernah slow talk tak dengan MBSA? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih soalan. Soalan ni sebenarnya soalan panas. Sebenarnya saya ingat benda ni dah sejuk. Kita di luar, dalam panas. Okey, baik. Sebenarnya ada. Dia macam ni tau. Masa zaman tu, dekat sikit orang tengok. Masa zaman tu keadaan kita kena menjaga masa tu sampai pukul 10 malam saja. Bila pukul 10 malam ni, masa tu rondaan kuat daripada MBSA, daripada polis. Rondaan kuat. Pernah sekali tu satu masa tu kita dilonjakkan waktu penjagaan tu sampai jam 12 malam. 12 malam tu, masa tu adalah MBSA datang buat rondaan, minta kita tutup. Okey. Pernah satu masa tu saya cakap, tuan, boleh tak tuan pergi tengok kat belakang tu ada mesin judi. Sebab dia dekat je dengan tempat saya, tak jauh, dekat sangat-sangat. Betul. Sebab masa tu dia datang, dia datang 7 orang. 7 orang datang lebih kurang pukul 12, marah-marah, tengking-tengking lah, marah-marah, kau tak faham ke, kau tak reti membaca ke, ni ada tulis MKN apa semua begini kan. Saya accept lah, sebab masa tu kita baru nak tutup kedai. Saya cakap, cik, kami baru tutup tengah kemas ni, dah tak ada order apa, dah tengah mengemas. Tapi dia bising. Tapi saya pun tak nak lah marah, sebab memang dah memang tugas dia kan. Cuma masa tu saya tanya dia, cik, ada mesin judi, mesin belakang tu, cik tolonglah pergi ronda. Oh, ya ke? Tak apa, nanti saya pergilah. Dia cakap macam tu. Itu satu. Okay. Yang kedua, saya kena sita. Saya kena sita yang sebelum saya viral tu, iaitu sitaan kedua. 3 minggu ke 4 minggu sebelum tu saya dah kena sita. Masa saya kena sita tu, saya pergi ambil saya punya stall. Masa tu saya dah tanya dia, kenapa korang kacau budak-budak? Kenapa kacau orang budak-budak menjaga burger ni? Saya bukan nak marah, saya kata kan. Tapi mesin judi korang duduk diam. Tu yang saya cakap dengan dia orang tu. Dia cakap, Cik Asri, saya nak buat macam mana? Saya buat kerja je, saya jalankan tugas dia tu kan. Tu. Kadang-kadang dia orang ni pun kena ikut arahan orang atasan. Mungkin saya mungkin akut kan. Tapi benda tu memang terang dan nyata. Benda tu berlaku. Macam aduan saya kepada polis kan. Saya bagi aduan tu pada bulan Mei. Yang berlaku viral tu pada bulan Ogos. Tu jauh tu. Masa tu maksudnya menjaga tu dah lama dah. Sebab saya itulah. Yalah, tak rasa tanggungjawab kan. Macam itulah. So maknanya rasa marah ni timbul kerana tidak berlakunya keadilan lah. Maknanya double standard. Masa tu kan kita semua susah, baru nak start menjaga. Okey, satu lagi kita menjaga burger ni bukan daripada tengah hari. Kita petang. Waktu menjaga kita singkat sangat-sangat. Tapi dalam masa yang sama, jiran kita judi haram dibiarkan. Itu yang membuatkan kita rasa ini satu benda yang tak adil. Satu benda yang tak baik lah orang kata. Satu lagi, judi tu memang dah lama sangat dah. Macam itulah maksud yang boleh buat jadi itu kan. Tapi untuk maklumat semua, saya bukanlah pejuang, saya bukanlah hero. Benda tu berlaku secara tak sengaja. Macam tu. Saya pun tak sangka benda tu boleh jadi super viral. Saya memang tak sangka. Okey Wan, ada soalan lagi? Soalan untuk saudara Kabul. Okey. Kabul. Okey, Kabul. InsyaAllah. Apa perkembangan sekarang ni BMF ni? Apa perkembangan BMF sekarang? Slow ni apa masalah ni? Okey. Slow ya. Slow. Kabul, kau slow ke Kabul? Okey. Assalamualaikum semua. Saya Kabul Idris. Okey, sebenarnya BMF tu itself adalah tak slow. Macam kami dengan ada tim-tim lain memang kita buat. Tetapi macam kita cakap lah, sambutan dia tu ni kita nak cakap sikit pada orang kita yang mendengar. Minta maaf kalau ada terasa ya. Kadang orang kita ni semangat. Jadi dua. Satu, pengguna tu itself kadang-kadang dia tak support. Okey, kadang-kadang. Yang kedua, usahawan tu sendiri. Kadang usahawan kita ni, dia produk dia asal BMF. Contoh saya makan kedai Datuk, dia punya daging sedap. So saya datang bukan sebab BMF. Saya datang buat kawan-kawan saya hari ni 8 orang 10 orang tu bukan sebab BMF. Saya datang sebab sedap, kualiti. Itu yang kita kena buat. So kebanyakan orang kita ni, dia asal berniaga asal boleh lah. Sebab ada web BMF, tak apa, orang datang. Tapi bukan semua segelintir.
Kadang-kadang dia meniaga tu asal orang support kita meniaga je, nanti orang beli punya. Itu kita tak nak. So this why dalam BMF Media TV kita educate usahawan, jaga design, quality produk, jaga dia punya social media ada. Biar sama standard dengan produk-produk lain lah. Yes, kalau boleh awal-awal tak apa kita guna campaign BMF untuk orang support, tapi lama kalau dia dapat duit, you kena invest kat marketing. You kena invest kat R&D, you kena invest kat produk you supaya kita nak add par tau. Kita tak nak orang beli sebab BMF saja. Kita nak orang continuous beli sebab the quality of the product, the quality of the service. Okay. Tapi saudara Kabul saya nak tanya kan. Saya pernah bersama dengan seorang sahabat ni. Dia kebanyakan daripada barang-barang di Halal Mart dia brand Muslim punya produk, tapi tak ada brand. Tak ada brand. Maknanya kalau orang nak pergi cari Maggi contohnya, brand yang dia ketengahkan ni, mi segera ni, yang orang tak pernah dengar. Kan? Contohnya kalau nak makan coklat, biasa orang makan coklat Cadbury, makan aiskrim Magnum, Cornetto, macam saudara Zahid ni suka. Tadi dia belanja kita orang pakai aiskrim. Biasanya bila produk-produk Muslim ni, kebanyakan dia ni brand tak ada. So kalau orang pergi ke, contohnya pergi ke sebuah Halal Mart, dia banyak benda yang dia nak cari, dia tak dapat cari. Jadi ini menyukarkan Halal Mart untuk berkembang sepesat seperti macam KK Mart ke, macam 7-Eleven ke. So apa saudara punya pandangan berhubung masalah pengusaha-pengusaha halal produk? Okey. Dia macam masa saya cakap tadi lah, usahawan kita ni kadang dia take for granted pasal branding. Tak payah banyak lah. Berapa banyak usahawan kita, contoh semua nak iklan kat BMF, alhamdulillah. Tapi sampai bila kita boleh iklankan pun? Tapi dia sendiri Facebook dia tak jaga konten dia. Dia tak jaga design dia. Itu baru cerita social media, belum cerita quality of the product, packaging dia. Packaging dia, maaf cakap lah, untuk level kampung. So macam nak pergi international. So packaging dia tidak spend untuk packaging. So bila dapat duit tu, mungkin dia tak well manage, mungkin. Lepas tu dia tak spend kat packaging, membuatkan produk dia habis kat situ. Dia tak upgrade. Ini kebanyakan saya lihat. Tapi di BMF kita support juga, tapi kita tak boleh support selalu lah. So dia kena jaga sendiri social media dia. Okey, yang kedua ni, itu jawapan saya tu. Okay. So maksud dia tak jaga quality. Macam Datuk punya kedai ni, saya cakap tu serang, anda kena datang makan kat sini, rasa Datuk punya sate kambing macam ni. So, sate daging pun sedap. Sate daging pun sedap. Tapi sate rusa lagi sedap. Saya tak makan tu. Tapi so far saya dah makan mana benda-benda sate. Ini memang best. Sebab tu saya datang lagi. Tak ada siapa saya suruh, tapi saya datang. Lagi sebab harimau dah rasa. Harimau menangis. Harimau menangis tak rasa lagi tu. Belum. Tu nak kena try tu. Okey, dalam ni pula dia kata bukan tak nak support BMF. Ada juga memang kesempatan BMF meletakkan harga macam Yahudi. Harga mahal. Okey, saya nak komen sikit tuan-tuan. Anda jangan salah faham. Orang Melayu ni, kita bukan meniaga 100 tahun. Kita baru meniaga mungkin macam saya baru meniaga baru tak sampai 10 tahun. So, kita modal tak besar. Kita nak compare dengan Tesco yang beli ayam mungkin untuk 20,000 kapasiti. Memang dia beli murah. Orang Melayu mungkin dia beli stok dia beli banyak dengan kuantiti yang besar, volume, dapat harga yang yes, lebih murah. Yes. So dia boleh jual lebih murah. Betul. Tapi orang kita mungkin beli untuk satu taman. Kawan tu beli 20,000 ekor, kawannya beli 200 ekor. For sure harga 200 ekor lebih mahal. Tapi kenapa pengusaha-pengusaha Bumi Putra ni mereka tidak bergabung? Contohnya kan, penternak ayam. Kalau tak dapat dedak, kan, tak boleh beli dedak dengan harga yang murah, masalah. Betul tak? Jadi kenapa penternak ayam ni dia tak buat satu macam koperasi ke ataupun buat satu kumpulan? Dia sendiri supply dedak tu dalam harga yang murah. Sebab bila mereka berada dalam satu kumpulan, mereka ada banyak demand, mereka boleh buat pembelian dengan lebih murah. Okey, ni isu dah. Kadang-kadang orang kita ni dia cakap kadang-kadang orang kita ni, maaf cakap lah, dia tak bersatu hati lah. Dia tak bersatu hati dalam membeli. Contoh contoh mudah, kita ambil baru-baru ni kita buat seminar bengkel kereta. Dalam seminar bengkel kereta ni,
Apa tu? Orang tanya Kabul ni bukan kena tipu mesin air ke? Okey. Dia macam ni. Contoh mesin air saya dululah. Ha. Kenapa orang tak nak beli dengan Kabul? Nanti Kabul kaya dia cakap. Sedangkan dia beli dengan Chinese pun kaya juga. Okey. Isu tu kan, dia tak tahu cerita sebenar apa yang berlaku. So itulah masalah dia, kadang orang kita tak support each other. So bila tak support each other, kita tak support sesama kita, at the end, contohlah, berapa banyak orang kedai burger boleh sanggup beli burger satu kali sekali jalan. Tuan pun tahulah, tuan dalam meniaga burger, kadang-kadang masing-masing ada itu satu hati ni bukan saja dalam bisnes, malah dalam politik. So bila tak satu hati, orang ambil kesempatan lah. Betul. Sama lah juga dalam situasi saya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya meniaga vending machine. Saya ada kilang sebuah vending machine. Saya dapat punya loan daripada SME Bank dengan Maybank. Ini saya terpaksa cerita tu, kadang orang tak faham cerita ni. Okey. Zaman UMNO. Saya terpaksa cerita tu, minta maaf kalau saya salah. Minta maaf, saya terpaksa cerita. Kadang apa dah sebut nama saya dalam tu. Saya kena cerita lah. Kalau tak, orang kata, okey, kita cerita betul. Zaman UMNO saya dapat pasang 100 biji mesin, 200 biji mesin kat sekolah. 200 biji mesin. Dapat pasang kat sekolah. Kita pun beli mesin. Kita buat program. Dah pasang dah 80 lebih dah pasang. Tiba-tiba sekolah haramkan vending machine di sekolah. So salah siapa tu? Salah saya ke? Bukan. Sedangkan mesin kita dah beli. Perubahan dasar lah. Okey. Kenapa benda tu berlaku? Maaf cakap, saya terpaksa cakap ni tau. Minta maaf cakap tu. Sebabkan ada orang politik dalam UMNO masa tu dapat agreement kat sekolah dan dia tendang kita keluar. Video viral saya, kalau tuan tengok adalah video viral UiTM. Kita pasang 12 biji vending machine dekat ITMC Iskandar. Kita pasang agreement semua lengkap, cantik semua. Kita dah bayar 40,000 sewa untuk setahun. Tiba-tiba mesin saya kena keluar. Alasan dia apa? UiTM, dia ada under table, masuk dia lecturer berniaga, budak student berniaga, koperasi berniaga. Sedangkan koperasi dan tak bayar sewa, yang bayar sewa saya. Boleh faham? So at the end of the day, saya tak boleh serve loan. At the end, saya keluarkan mesin saya. Tapi sedangkan saya dah bayar sewa untuk setahun. So mesin tu lepas keluarkan, apa you buat dengan mesin tu? Jadi mesin tu ada kat kilang saya, tersadai. Tersadai lah. Lepas tu datang pula vending machine kat sekolah tak boleh pasang. Tak ada tempat lain yang boleh letak mesin. Kita pasang tu. Ada yang kita pasang, ada lepas, ada tak lepas. Sebab vending machine industri ni, vending machine ni banyak birokrasi yang berlaku. Contohlah sekolah. Kita pasang sekolah. Tapi masa nak pasang kat sekolah tu, bukankah ada sign agreement? Tu, memang agreement dah sign. Itu yang berlaku kat mesin saya. Dia macam gini, bila kita nak pasang kat sekolah, kita kena sign agreement kat sekolah. Sebab bila kita nak pasang tu, kita kena beli. Betul. So selagi tak boleh cover kos pembelian mesin tersebut, kalau agreement kita di-terminate, maka itu akan mendatangkan kerugian kepada kita. Jadi bukan ada binding agreement bersama dengan pihak sekolah. Inilah masalah kita orang Malaysia, orang Melayu berniaga. Ada agreement macam mana pun, sekolah boleh keluarkan kita suka-suka hati. Saya cakap tu sekarang. Tak boleh ambil tindakan. Saya pernah bekerja dengan Atlas Vending. Saya pergi company China dulu. Dengan pengalaman saya buat vending. Kita buat tindakan macam contoh UiTM lah. Kita ada agreement. Kita bayar sewa. Tapi at the end, dia suka-suka keluarkan kita. Alasan dia apa? Alasan dia adalah disebabkan lecturer tadi nak berniaga, student tadi nak berniaga, koperasi tu nak berniaga. Sedangkan kita ada agreement. Ada agreement, saya stamping tu. Dan disebabkan agreement tu lah, kita dapat loan dengan SME Bank. Tak boleh ke kerjasama dengan koperasi-koperasi di universiti-universiti ni? Maaf tu Itu. Maaf cakap, saya cakap ni semua benda ni. Sewa, vending machine untuk bukan besar tu. Kalau sewa sampai sebulan 500, siapa mampu? Collection sebulan bersih baru dalam 1,200. Dah bayar 500. Berapa tinggal? Kita ada staff berapa ramai lagi. Dan masalah vending machine industri ni, pekerja tu. Datuk ada pekerja. Orang Melayu nak kerja senang dengan kita tu. Nak cek orang Melayu, maksimum orang Melayu boleh kerja dengan saya maksimum 6 bulan. Biasa 3 hari lagi. Satu air tin macam ni kan, 250 gram. Satu, so, itu antara cabaran dia tu. BMF ni. Cabaran dia. Tapi saya tak cakap benda ni ada satu. Ada orang kata kan, jangan ambil pekerja asing. Tapi inilah benda yang realiti dia kan. It's not easy. Kadang-kadang orang mampu bercakap, tuan meniaga burger. Berapa ramai budak kita boleh bertahan tuan? Berapa ramai budak kita boleh kerja bersungguh-sungguh tuan? Kita pun tahu lebih lah. Tak payah. Mungkin orang senang cakap, tapi nak implement tu bukan satu benda yang senang sebenarnya. That's why, okay, bercakap pasal tadi kedai runcit kan. Datuk tahu tak berapa kedai Aceh satu Malaysia? Tuan-tuan tahu tak berapa kedai Aceh seluruh Malaysia? Datuk rasa berapa ribu? 130,000. Oh yo, tepat lah.
Datuk tahu Kedai Aceh di seluruh Malaysia selama 10 tahun adalah 130,000. Soalan saya, dua je soalan. Government buat apa? Pengguna buat apa? Usahawan Melayu buat apa? So kita orang Melayu kena bersatu hati dalam perkara ni. Ni masalah orang kita kerana suka tuning jari. Dan saya tak salahkan pemimpin saja, saya salahkan semua yang bernama Melayu. Pemimpin, pengguna, pengusaha, pegawai kerajaan yang bernama Melayu. Sebab apa? Dalam diri dia tak dijiwa untuk menyokong produk Melayu itu sendiri. Baik tu.